فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan katanya, yakni kata Syekh, dan sesungguhnya telah menjagakan dan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, maka adalah pindahnya pindah seorang itu atau barang siapa itu kepada Allah dan Rasul, yaitu sabda Nabi itu makna berjalan daripada segala akuan kepada mukawin. Itu maksudnya. Nabi sebut dalam hadis, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi itulah maksudnya berjalan daripada kaun kepada mukawin. Dengan makna apa? Dengan makna perjalanannya itu sampai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan ar-rihlah ilallah tu, berjalan dan juga berangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi pula kita dah habaq dah, kita dah bagi tahu dah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengulangi, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kan tengok dia sebut, lepas tu dia ulang pula, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi dia ulang-ulang dua kali pada kata ilallahi wa rasulih, ilallahi wa rasulih. Dia ulang dua kali. Itu nak beritahu kepada kita apa? Betapa pentingnya, mustahaknya niat atau qasad, niat ikhlas mata-mata kerana Allah dalam suatu amalan pun. Jangan berpaling ataupun jangan berharap, jangan tertoleh beralih kepada yang lain. Hanya ikhlas mata-mata kerana Allah, itu penting. Kemudian di dalam perenggan yang kedua, Nabi kita sebut, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi Nabi kita tidak sebut, Nabi sebut fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, itu kerana ihtiqar, kerana nak mengkecilkan atau nak menghinakan dunia, dunia dan wanita. Ya begitu. Jadi kalau seorang itu berhijrah kerana dunia, maka itu namanya berjalan daripada kaun kepada kaun. Ataupun kalau seorang itu berhijrah daripada satu tempat kepada satu tempat kerana ingin berkahwin dengan seorang wanita, maka itu juga namanya berpindah daripada kaun kepada kaun. Tapi yang ni Nabi sebut, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini nak menjaga dan nak memberitahu, itulah makna berjalan daripada segala akuan kepada mukawin. Kan itu maksudnya tu.
Inilah yang disebut ar-rihlah ilallah, ataupun juga disebut al-hijrah ilallah, berhijrah kepada Allah, berpindah kepada Allah, berangkat kepada Allah, berjalan kepada Allah. Tu kan baik. Iaitulah mana berjalan daripada segala akuan kepada mukawwin tu. Iaitulah tu yang dituntut daripada hamba. Itu yang Allah Ta'ala tuntut dan juga Rasulnya menuntut. Allah Ta'ala tuntut daripada kita hamba-hambanya ni berjalan daripada akuan kepada mukawwin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menuntut umatnya, kita umat dia ni, supaya kita juga berjalan daripada kaun kepada mukawwin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dituntut. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah pindah seorang siapa itu kepada yang berpindah ia barang siapa kepadanya kepada yang tu kan, iaitu maksudnya kekal serta segala akuan. Itu maknanya duk tentu, maknanya kekal serta segala akuan, ataupun nama juga berjalan daripada kaun kepada kaun. Jadi bila kata berjalan daripada kaun kepada kaun, itulah maknanya kekal serta segala akuan. Kan? Faham tak tu? Jadi ikut daripada awal, insya-Allah fahamlah. Kalau ikut sekat jalan mai pening ni. Dan kita nampak dia nak salahkan orang lain pula. Aku ngaji tak faham kat dia, walau dia tak faham. Tak nampak juga diri kita tu. Dia nampak orang lain semua salah, diri kita tak salah juga. Tak faham. Nak faham gina mai tegak jalan. Baik dan berpindah kepadanya itu mana? Berpindah kepada segala akuan itu, iaitu yang ditegah daripadanya, itu yang dilarang. Ini yang Syekh sebut, la tarhal min kaunin ila kaun. La tu nahi, janganlah engkau berjalan daripada kaun kepada kaun. Itu yang dilarang kan. Jadi dalam zahir perkataan Syekh Ibnu Atta tu nama dia, tapi sebenarnya Nabi kita dah melarang dah dalam hadis sabdanya, faman kana wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maksudnya Nabi larang dah, jangan begitu, jangan berhijrah kerana dunia, jangan berhijrah kerana perempuan. Begitu juga jangan kita melakukan amal kerana tujuan beralih kepada yang lain pada Allah. Jangan. Tapi mengerjakanlah amal, buatlah taat, amal ibadat ikhlas semata-mata kerana Allah, yakni kerana zatnya semata-mata, atau semata-mata mencari keridhaan dia. Aku tak nak lain, aku nak redha Allah ya. Aku bukan nak puji, bukan nak orang sanjung aku, bukan nak orang hormati aku. Tak. Aku nak redha Allah ya. Itu baru nama berjalan kepada Allah. Itu yang disuruh. Baik. Adapun berjalan daripada kaun kepada kaun, contoh seperti satu orang dia buat amal ibadat kepada Allah, tapi dia bukan kerana Allah, tapi dia kerana nak tadi,
nak benda lain, nak maqamat, nak mukasyafat dan sebagainya. Itu yang ditegah, itu yang dilarang. Sebab apa yang dilarang? Sebab dia berjalan daripada kaun kepada kaun. Dan iaitulah mana hak kata kekal serta segala akuan itulah bagi yang diisyaratkan dengannya, dengan yang tiada disoreh akan dia. Tengok Nabi dia cakap atas jalan isyarat, Nabi tak sebut cara terang. Ada pun yang Nabi kita sebut dengan terang, seperti kita baca semalam kan. Tengok balik, tengok mana soreh, mana isyarat. Dalam hadis Nabi kita sebut faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, ini soreh. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, ini soreh, terang-terang Nabi sebut, tak ada isyarat nah. Tapi yang ni wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini bukan soreh, ini isyarat. Faham tak? Itu isyarat. Itu yang disebut di situ, iaitulah yang diisyaratkan dengannya, yang tiada disorehkan akan dia. Tu hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi tak sebut dengan terang tu. Pasal apa Nabi tak sebut dengan terang? Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita jaga sahabat. Kalau dia sebut dengan terang, dia akan sebut siapa? Hei Muhajir Ummi Qais, dia akan sebut gitu. Hei orang yang berhijrah kerana Ummi Qais. Tapi Nabi tak sebut gitu. Nabi sebut fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, isyarat. Faham ambil ya. Siapa yang makan cabai dia rasa pedas itu mana isyarat. Faham ambil. Siapa yang makan cabai dia rasa pedas macam yang kita isyarat dah lah, yang kita duk isyarat selalu malam Khamis tu ada orang mengajar tapi tak mengajar lagi. Faham ambil. Malam Sabtu pun ada juga orang ngajar tapi tak ngajar ni. Faham ambil. Isyarat. Takkan kita nak sebut nama satu-satu sebut nama seorang-seorang. Dah kita bagi tugas dah, kita amanah dah tugas dah, masing-masing jalan tugas lah. Tak faham lagi isyarat. Tak faham isyarat, kita tak tahu nak kata apa. Kalau kita sebut nama sagi yang aib pula. Tengok tu akhlak. Tu tengok yang kata Rasulullah ni, wa innaka la ala khuluqin azim. Akhlak tinggi, akhlak hebat, agung. Nabi tak sebut dengan terang-terang. Si pulan bin si pulan gini. Takut jatuh maruah dia, malu dia di hadapan khalayak orang ramai. Maka Nabi sebut dengan isyarat. Kerana nak jaga lagi ayat muka kan, murah. Tak bagus yang kita nak cerita keaiban orang ni ke orang lain. Bagi isyarat sudahlah. Asal ada cerita malu bagi jatuh ayat muka dia. Jadi tu. Baik. Jadi orang yang berperangai yang baik, perangai akhlak, dia tak akan buat begitu. Tengok Rasulullah tunjuk contoh tauladan akhlaknya kepada kita. Nabi tak sebut dengan terang, tapi Nabi sebut dengan jalan isyarat. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrah orang itu ikut apa yang dia berhijrah kepadanya. Kalau dia hijrah kepada dunia, dia dapat dunia, dia tak dapat Allah. Kalau dia hijrah kerana berkahwin dengan wanita, dia dapat kahwin lah, tapi dia tak dapat
dan pahala di sisi Allah tu. Itu isyarat bagi. Karena isyarat itu maksudnya apa? Ad-dilalah ala sabilil khafa, iaitu menunjuk di atas jalan sembunyi. Bukan ditunjuk atas jalan sarah, terang-terang, nyata-nyata, jelas-jelas dah. Faham ya? Baik. Kan tersebut kalau begitu tengok, maka dia kata maka hendaklah menjadikan oleh mereka itu oleh mereka itu, oleh murid itu, maka hendaklah menjadikan oleh murid itu jadi petinggi himmahnya, himmah murid dan niatnya, niat murid. Lagu mana? Tinggi himmah dan niat hingga itu seolah macam taswir, hingga tiada ada baginya, bagi murid tadi berpaling oleh hatinya, hati murid tak berpaling kepada yang lainnya, lain pada Allah, kepada yang lainnya, itu lain daripada Allah. Jangan berpaling kepada yang lain. Apa dia yang lain tu? Bayan daripada itu, bayan bagi yang lain. Apa yang lain tu? Daripada ghair, daripada yang lain, dan kaun, iaitu kejadian atau alam. Jangan berpaling kepada yang lain, lain pada Allah. Jangan. Kaun mana alam ataupun satu kejadian. Apa macam yang kita sebut tadi lah kan. Mana jangan niat qasad kita, himmah cita-cita kita nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala itu, jangan himmah kita nak kepada maqamat, karamat, mukasyafat. Sebab apa? Sebab maqamat, mukasyafat dan seumpamanya itu dipanggil ghair, dan juga dipanggil kaun. Jadi kalau kita nak itu, maknanya kita berhadap ke situ, kita berpaling daripada Allah. Jadi jangan kita beralih ke situ, bahkan kita kena berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Sebab tu Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu berkata, dalam masalah kita berdoa ataupun kita berdoa minta Allah Ta'ala tunai hajat, dia kata apa? Dia kata liyakun hammuka fi du'aika az-zufra biqada'ika, la yakun hammuka, la yakun hammuka fi du'aika az-zufra biqada'i hajatika fatakuna mahjuban an rabbika, wal yakun hammuka munajati maulaka. Dia kata apa? Jangan adalah cita-cita engkau pada berdoa engkau itu supaya dapat tunai hajat engkau. Jangan. Kalau engkau berdoa kepada Allah tapi cita-cita engkau supaya Tuhan tunai doa engkau itu dapat hajat, maka engkau akan terhijab daripada Tuhan engkau. Tapi hendaklah cita-cita engkau itu dalam berdoa tadi ialah munajat kepada Tuhan engkau. Ataupun hendaklah cita-cita engkau dengan doa tadi ialah kerana menunai perintah Tuhan engkau, mana ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku perkenankan. Jadi jangan cita-cita kita berdoa ni kerana nak bagi Tuhan terima doa kita, tak. Tapi kita cita-cita kita
dalam berdoa kita ialah menjunjung perintah Tuhan. Kan? Itu baru nama ar-rihlah ilallah. Dia tak macam dengan kita kan. Kita bila kita berdoa, Tuhan tunaikanlah permintaan aku, tunaikanlah permintaan aku. Tuhan panggil az-zufra biqada'i hawaijika, iaitu mendapat untung dengan ditunaikan segala hajat engkau. Hak tu kita nak. Tak. Orang sufi tak. Orang sufi mereka berdoa bukan mereka nak supaya Tuhan tunai, tapi mereka berdoa semata-mata nak munajat pada Tuhan. Mereka berdoa semata-mata nak menjunjung perintah Tuhan, sebab Tuhan suruh berdoa. Kalau Tuhan tak suruh doa, dia pun tak berdoa dah. Ini beza antara orang arif dengan orang bukan arif. Gitu. Baik. Tak sama lah, jauh perbezaan. Ini dia sebut dengan, dia kata hingga tiada ada baginya berpaling oleh hatinya, hati murid itu kepada yang lainnya, lain pada Allah. Apa dia yang lain daripada ghair dan kaun. Yakni, ada tafsir lagi, yakni tiada berpaling kepada yang lain daripada Allah Ta'ala dan segala kejadian. Itu tafsir bagi ghair dan kaun tu. Apa dia ghair dan kaun? Yakni tiada berpaling kepada yang lain daripada Allah. Itu tafsir bagi ghair. Dan segala kejadiannya, itu tafsir bagi kaun. Tak berpaling, kan? Hanya hatinya bertumpu dan juga berhadap kepada Allah Ta'ala sahaja. Kita nak kongsikan satu cerita. Cerita ni banyak kali dah kita nak cerita, tapi mengikut versi. Cerita ni mengikut versi apa? Kita dah cerita mengikut versi mahabbah, kecintaan. Ini kita nak mengikut rihlah ilallah pula, iaitu cerita Rabi'ah bintu Ismail al-Adawiyah. Kita ceritakan bahawa Rabi'ah bintu Ismail al-Adawiyah ini ada satu orang Amir Basrah, dipanggil Raja Negeri Basrah. Raja Negeri Basrah ni kata dekat dia, kalau engkau mau jadi isteriku, jadi permaisuriku, aku akan pinang kau dengan 100,000 dinar. Dia bukannya sikit, 100,000 dinar, duit emas, kan? Mahalnya. Bukannya 2-3-4 ribu. 2-3-4 ribu tu orang panggil janda anak 5 rumah dah 50 boleh lah 4 ribu 5 ribu. Macam kan kami duduk di Air Hitam dulu kan, di Pondok Air Hitam dulu, ada orang tua, ada cicit cucu dah nak menikah 5,000. Tu orang tua tak mahu ada darah, takkan nak bagi 5,000. Kena tak ada 50,000 nak. Bukannya selalu sekali ya. Baik kan? Zaman lah ni kan? Besi kalau dulu sekaki RM13 lah. Lah ni bukan RM13, RM30 lebih lah.
Takkan nak kira harga dulu kan. Kena harga semasa lah. Baik. Jadi Rabi'ah tu zaman dia. Zaman Rabi'ah ni dia kurun kedua hijrah, kalau tak silap ingat. Dia kurun yang kedua hijrah. Zaman dia. Zaman kurun yang kedua hijrah. Orang nak pinang dia 100,000 dinar. Duit emas. Lah ni kalau 100,000 dinar ni mau dekat 1 juta awak. Tak ke lebih. Tu situ. Kan? Lepas tu raja ni kata pula dekat dia, itu duit pinangan 100,000 dinar. Kemudian dia kata gaji aku tiap-tiap bulan 10,000 dinar. Gaji raja ni, gaji dia kan, orang bayar gaji dekat dia sebulan 10,000 dinar. Dia kata gaji ku 10,000 ni tiap-tiap bulan ku bagikan. Allah, siapa tak mau kalau macam tu? Dah minang saja 100,000 dinar. Tiap-tiap bulan pula duit gaji dia bagi 10,000 dinar. Bulan depan bagi pula 10,000 dinar. 10,000 dinar. Manakala setahun dia dapat 120,000 dinar. Kaya. Nikah dengan dia 3 tahun sudah boleh 360,000 dinar. Tu dia. Kaya. Tapi apa kata Rabi'ah? Akhir sekali raja tu kata dekat dia, tak cukup dengan tu, hang minta apa lagi hang nak? Salni. Dia kata, ma hajataki. Minta dekat aku apa lagi hajat engkau? Apa jawab Rabi'ah bintu Ismail Al-Adawiyah kepada raja ini? Apa dia jawab? Dia kata, inni astahyaitu an as'ala man yamliku dunya fa kaifa as'alu man lam yamlik man la yamlikuha. Dia jawab, dia kata, aku ni rasa malu nak minta dunia ini dekat Tuhan yang memiliki dunia. Bagaimana aku nak minta kepada orang? Bagaimana aku nak minta dunia kepada orang yang tidak memiliki dunia? Aku ni malu nak minta kat Tuhan. Tuhan ni memiliki dunia akhirat. Tapi engkau ni bukan memiliki dunia. Aku nak minta kat Tuhan pun aku malu. Tambah aku nak minta kat hang. Allahu Akbar. Tinggi dah himmah dia. Tinggi. Tu nama cerita tinggi himmah tu. Sekira-kira tidak terpaling, tak beralih hati dia kepada ghair, kepada yang lain pada Allah. Tidak terberalih, tidak terpaling hatinya kepada segala kejadian Allah. Itu perempuan. Kalau kita tak sampai terak tu, lekeh lah kita orang jantan. Lekeh lah kita orang lelaki kalau tak sampai tahap Rabi'ah. Dia perempuan. Allah Akbar. Inilah yang kata himmah tu. Yang kata himmah tu tinggi, niatnya tinggi, cita-citanya tinggi. Tak nak lain, aku nak rida Allah, aku tak nak lain. Rabi'ah bintu Ismail Al-Adawiyah. Dia Al-Abidah, orang yang tekun, Sri Kandi yang tekun berbuat ibadat kepada Allah. Mujahadah dia kuat. Mujahadah dia kuat. Kubur dia ada di Palestin. Hari itu kami di Palestin, kami ziarah. Ziarah lalu tempat dia tu di Palestin. Rabi'ah bintu Ismail Al-Adawiyah. InsyaAllah
Dan hebat Rabi'ah ni. Baik tu habis ngayak tu tak jadi nak minang raja tu kan. Ni perempuan yang macam tu, perempuan kata kalau anak kat aku boleh, hang kena ikut aku. Kita boleh buat gitu. Tapi dah tak ada arah. Zaman lah dia tak semacam dengan zaman dulu kan. Kalau ada Rabi'ah lah 10 kali ganda pun tak semacam dengan Rabi'ah Adawiyah zaman dulu. Rabi'ah zaman lah lain. Rabi'ah zaman sekarang dia lain. Dia tak semacam himmah dia pun tak semacam dengan zaman sekarang lah. Masyitah yang ada zaman sekarang bukan macam dengan masyitah di zaman Fir'aun. Masyitah zaman Fir'aun dulu dia jaga iman. Masyitah zaman sekarang dia jual iman. Dia tak semacam kan. Tak semacam kan. Dia tak sama. Tak sama. Namun Masyitah cantik, tukang sisir rambut. Masyitah tu orang yang menyisir rambut. Sebab tu sisir rambut Arab panggil mishtun. Mishtun, sisir rambut. Mishtun, Masyitah, tukang sisir. Baik. Dia tak sama lah. Maka kita tengok lagi perkataan-kataan ulama. Saat kita cerita mengenai Rabi'ah bintu Ismail Al-Adawiyah. Ini cuba kita tengok pula syair sufi. Tengok kata berkata syair, yakni syair sufi, seorang penyair lagi ahli sufi. Dan ini bukan orang biasa-biasa kan. Berkata syair sufi, ini seorang penyair tapi dia ahli sufi rahimahullah. Dia kata apa? Wa kullu ma qad khalaqallahu wa ma lam yukhlaq muhtaqarun fi himmati kasyaratin fi mafraqi. Apa maksud? Bagi semua cukup lengkap dah. Kita tengok terjemah dia pula. Artinya, dan bermula semua barang yang sungguhnya telah menjadi akan barang itu oleh Allah, dan barang yang belum dimenjadi akan barang itu bermula tu mubtada, ialah yang dipandang hina dan lekeh pada himmahku. Himmah aku, cita-cita aku tengok semua Tuhan jadi ni dan Tuhan belum jadi ni pada himmah aku semua lekeh. Maksud lekeh sini benda tu kecil lagi. Bukan dia nak menghina ciptaan Allah dah, kan? Bukan. Tapi pada pandangannya benda tu kalau nak dibandingkan dengan Allah, Allah itu lebih mulia lagi. Itu maksud dia, kan? Baik. Bandingannya seperti mana dia kata? Seperti, yakni bandingannya seperti seorang bulu yang ada ia seorang bulu tu pada pertengahan kepala aku. Sehelai orang bulu duduk tengah-tengah kepala. Kita tengok jadi gana kecil, halus. Kepala kan besar, kan? Tapi tiba di tengah kepala tu ada seorang bulu. Kita nampak bulu tu besar ke kepala besar? Kepala yang besar, bulu tu nampak halus, kecil. Ataupun kita buat perumpamaan begini, seperti kita lempak cincin di tengah padang.
kan? Kita lempak cincin di tengah padang. Kalau nisbah cincin dengan padang tu luas besar, cincin tu nampak kecil, luas. Tu perumpamaan. Jadi seperti itu pada pihak apa? Kita tulislah seperti itu, yakni pada pihak halus, kecil. Jadi dia nak abang apa sini? Nak abang segala ciptaan Allah yang Tuhan jadikan dan juga yang belum Tuhan jadikan, dia kata pada pandangan kau, aku nampak benda ni kecil. Kalau nak dibandingkan dengan Allah, Allah itu maha besar. Kalau nak dibandingkan dengan Allah, Allah ni maha mulia. Semua hak Tuhan jadi, hak belum jadi, hina, panggil kecil. Itu maksudnya. Nah, abang kata hemah dia, aku pandang semua yang lain ni tak ada apa. Jangan pasumil. Dia kata apa? Aku tak berharap kepada kekayaan Sulaiman. Seduit pun aku tak minta ke Sulaiman ni. Nabi Sulaiman tu kaya. Biasanya Pak Zumi kata apa? Aku tak bergantung, aku tak berharap kepada kekayaan Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman tu kaya, dia raja, lagi dia Nabi, kaya. Dia mewarisi daripada ayahnya Nabi Daud kekayaan. Dalam kitab Al-Anbiya wa Nubuwah, Syekh Ali Sabuni mengarang ta'alluq jajahan Nabi Allah Sulaiman ni, iaitu daripada Palestin sampai ke negeri Yaman. Luasnya ta'alluq jajahan dia, kekayaan dia. Dia kata sikit pun aku tak berharap. Dia kata tak berharap. Dia nak abang kata begitu, sikit pun tak berharap, tak bergantung kepada kekayaan orang lain. Aku bergantung pada Allah ya. Tuhan, dia kata Abang Sumit, sikit pun aku tak akan minta. Pernah satu ketika Abang Sumit kata, Abang, duit ni dia kata macam dengan sampah yang bagi aku. Kita duit ni macam apa kita anggap? Kita duit ni kita anggap macam dengan segala-galanya. Sebab bila ada duit segala-gala kita boleh buat kan. Kita anggap segala-galanya. Tak, mereka menganggap duit ni macam dengan sampah ya. Sampah ni maksud apa? Tak ada nilai, tak ada harga. Sampah. Kalau benda tu ada nilai, ada harga, takkan orang nak lempar, orang bakar. Sampah, tak gitu. Kalau ada nilai, ni tak ada nilai, sebab tu orang lempar, orang bakar, jadi abu. Itu maksud jangan sampah. Itu pada pandangan arif, orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang tak nampak, kita anggap duit ni segala-galanya. Macam dengan duit ni Tuhan. Ada duit boleh buat belaka, ada duit boleh jadi belaka. Macam dengan Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Orang sufi, para awliya, waliullah, mereka menganggap duit ni jangan sampah, hina, tak ada nilai, tak ada harga. Kita yang tak sampai tahap tu yang kita petikai, mana boleh duit lah, sampah lah. Dia tak faham maksud dia tu, isyarat tu. Kalau orang faham isyarat tu, maksudnya apa? Dia tak besar benda tu, dia besar Allah tu lagi. Benda tu kecil. Ini pun begitu. Segala apa yang dijadikan oleh Allah, yang belum dijadikan oleh Allah, pada pandangannya dia anggap benda tu kecil. Tapi Allah itu maha besar, maha mulia. Allah Akbar. Ini maksud perkataan syair ni. Wa kullu ma qad khalaqallahu wa ma lam yukhlaq muhtaqarun fi himmati kasyaratin fi mafraqi. Semua perkara yang dijadikan oleh Allah dan yang belum dijadikan oleh Allah, semuanya hina, kan? Lekeh, dipandang lekeh pada himmah aku. Bandingannya seperti seorang bulu atau sehelai bulu
pada pertengahan kepala aku, duduk tengok. Jadi kita nampak kecil ya. Kita nampak kecil ya. Jangan kita buat perumpamaan tak salah, seperti kita lempar sebentuk cincin di tengah padang. Allah, nampak cincin tu kecil, padang tu besar lagi. Padang tu luas lagi. Batu dia bukan mau bangkat-bangkat jawatan lah. Orang bagi doktor PhD ke, doktor falsafah ke, hormat ke, dia tak pandang benda tu bagi dia kecil lui, bukan guna tu. Kita bila dapat title doktor, orang tak panggil doktor muka naik lain. Aku doktor ni, Profesor Madya ke hormat ni, panggil aku dok prof ke. Tetap orang panggil nama dan muka lagu lain. Sebab kita anggap benda tu besar, walau benda tu halus ya, tak ada apa pun. Jangan baru ni kan, bekas Perdana Menteri, dia nak letak jawatan, dia cakap kan, dia kata saya PM, apa saya boleh buat dengan PM? Saya boleh bawa masuk kubur lah PM. Tak ada. Yang faham kan, kan boleh bawa masuk kubur PM, Perdana Menteri. Macam tu juga doktor ke, bila sampai dekat orang baca talqin, tak kau nak panggil wahai Profesor Madya, Sagi akan datang kepada awak dua malaikat. Tak ada orang panggil Profesor Madya. Mana dia pangkat Profesor tu? Tak ada lah. Orang panggil nama ya. Kan, orang panggil nama ya. Kecil benda tu, bukan besar pun. Tapi kita yang menganggap besar benda tu. Tak usah ada Mekah lah. Maka kita tengok lagi dia sebut. Yang dia kata apa? Dan telah berkata oleh seorang lelaki bagi Al-Imam Abi Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu, dia kata berwasiat olehmu akan aku. Maka berkata ia Imam Abu Yazid radhiyallahu anhu baginya, bagi seorang laki-laki, dia kata in a'taka minal arshi ilal farji faqul lahu la anta uridu. Allah Ta'ala, dia kata apa artinya? Jika sekiranya beri ia Ta'ala, ia Allah Ta'ala akan engkau akan pemberian yang banyak dari arash, daripada arash hingga pada parash, bumi. Parash tu maknanya bumi lah. Itu yang kita dah sebut parash bumi. Pada Arab ni, Arab dipanggil Parushin. Parash tu maknanya bumi. Kita Melayu tu paras bumi. Paras bumi, paras ayat. Paras. Rupanya Melayu kita tu ambil pada Arab paras. Pihak Arab ianya parash dengan shin, tapi kita tukar jadi sin. Paras bumi, paras ayat. Tu paras tu Parushin kan. Baik, dia kata apa? Jika Allah Ta'ala beri kepada engkau itu pemberian yang banyak daripada arash hingga kepada paras bumi, atau paras tu bumi, maka kata olehmu baginya Ta'ala, kita kata bang, tidak, wahai Tuhan, aku tak nak ni, tapi yang aku nak tu engkau. Dia kata engkau sahajalah wahai Tuhan, aku mahu, aku nak engkau ya, aku tak nak semua tu. Kata gitu. Ini nasihat Imam Abu Yazid kepada seorang laki-laki yang datang kepadanya minta nasihat, minta wasiat bagi pesanan. Imam Abu Yazid kata gitu,
Kalau Allah Ta'ala, seandainya Allah Ta'ala berikan kepada engkau semua pemberian yang banyak daripada langit sampai ke bumi, maka engkau kata, tidak Tuhan, saya bukan nak ni, tapi saya nak engkau saja. Itu hemah yang tinggi, tak terpaling kepada kaun. Sebab apa? Segala apa daripada langit sampai ke bumi itu nama kaun, itu ghairullah, benda yang lain pada Allah tu. Aku bukan nak ghairullah, aku bukan nak kaun, tapi aku nak engkau. Aku nak engkau ya Allah. Ambil. Hari ni kita baca laju lah, sebab ini cerita yang menguatkan lagi perbincangan kita. Dia panggil hikayat-hikayat. Sebab hikayat ini ibarat nur, ibarat tentera-tentera Allah. Jadi apabila tentera-tentera Allah itu masuk dalam hati kita, maka tentera ini akan menghambat, melikan habis kegelapan-kegelapan yang ada dalam hati kita. Syak-syak, wah-wah, ragu-ragu yang ada hati. Sebab itu perlu kita kepada nur, dan perlu kita ini kepada hikayat-hikayat yang ada nur, cerita yang ada nur. Jangan dengar cerita yang ada kegelapan. Cerita-cerita yang ada nur, yang menguatkan keyakinan hati kita. Cerita macam tu yang patut kita baca. Kita baca, kita faham, ambil pengajaran. Jangan duk baca cerita tak ketahuan hala, apa cerita keluar air mata, putus cinta lah, konong ni. Kita pun teriak sekali, ada ke punca dia buat cerita. Taklah kan. Cerita drama. Tengok cerita orang arifin, hikayat orang soleh. Ini menguatkan hati kita. Sebab tu Imam Junaid sebut, hal hikayatu jundun min junudillah wa biha yuqawwi quluba awliya'i. Cerita itu merupakan satu tentera daripada tentera-tentera Allah. Dengan cerita itu menguatkan hati-hati para awliya, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya cerita. Cerita-cerita orang arif yang kuat. Baik, cuba kita tengok lagi disebut. Dan berkata oleh Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani? Law khayyirtu baina rak'ataini wa dukhuli jannatil firdausi lakhtartu rak'atain li'anni fil firdausi bi'azzi wa fil rak'ataini bi rabbi. Allah, tengok hatinya. Sekiranya jikalau diberi pilih, akan aku antara dua rakaat sembahyang dan masuk syurga jannatil firdaus. Tu pasal apa dia sebut? Dia tak sebut jannatu adnin, jannatun na'im, tapi disebut jannatul firdaus. Pasal apa dia sebut gitu? Sebab syurga jannatul firdaus ni lah syurga yang tertinggi sekali, tak ada atas pada dia. Dan syurga jannatul firdaus ni lah yang diduduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Jadi dia sebut, kalaulah diberi pilih antara dua perkara, sembahyang 2 rakaat dengan masuk syurga firdaus, kita kalau orang bagi pilih kita pilih yang mana? Tentu kita pilih masuk syurga. Bapa nak sembahyang penat kan? Duduk dalam syurga relax, goyang kaki, nak makan apa? Tu kalau kita. Tapi mereka tidak. Ya. Dia kata apa? Nescaya ni mana tentulah, pastilah, pilih aku akan 2 rakaat sembahyang.
Pasal apa dia pilih 2 rakaat sembahyang? Kerana bahawasa aku pada ketika dalam syurga dengan habuan nafsu aku, dan aku pada ketika dalam sembahyang itu dengan Tuhan aku. Masya Allah, dia pilih ingin bersama dengan Tuhan, bukan bersama dengan habuan nafsu. Allah. Inilah lepas ni yang kita akan bicara kun ma'allah. Jadikan diri kamu bersama Allah, jangan bersama diri kamu. Masuk syurga itu bersama bahagian nafsu, keinginan kita. Sebab tu dalam syurga apa nikmat yang paling besar? Tuhan sebut dalam Quran, wa ridwanum minallahi akbar. Ridha Allah itu lebih besar, yakni lebih besar daripada nikmat-nikmat dalam syurga. Pasal apa? Kata ulama, kerana nikmat dalam syurga itu bahagian bagi jasad, ajsad, asbah. Manakala ridha Allah itu bahagian bagi ruh. Bersama dengan Allah ini habuan ruh. Adapun bersama dengan nikmat dalam Jannatil Firdaus itu bahagian nafsu. Allah Akbar. Inilah beza dia. Jadi orang tak nampak benda ni. Takkan kita beramal nak masuk syurga, tak boleh. Nak nikmat syurga, tak boleh. Nak berseronok dengan anak bidadari, tak boleh. Itu tahap, dia panggil tahap kita, dia kan sama. Kan? Baik. Oleh itu, nasihat daripada Tuhan kita untuk dirinya sendiri dan kita kesemua, dia kata, dan hendaklah engkau jadikan dalam tiap-tiap sesuatu itu dengan dia, yakni dengan Allah, dengan dia, atau itu kembali kepada Allah, tiada dengan nafsumu. Jangan kita jadikan kita ini dengan nafsu kita, tapi jadikanlah diri kita ini dengan Allah Ta'ala. Cuba kita tengok sekali lagi. Ini pun baca sepintas lalu ya, yang mudah ni kan. Tengok. Dan firman-Nya yang maha tinggi, makan kamu dan minum kamu, dan jikalau ada pada zahirnya, zahir makan minum tu memberi nikmat, maka bahwasanya di dalam batinnya, yakni di sebaliknya, ibtila, ujian dan cuba, yakni cubaan. Ingat Tuhan kata dalam Al-Quran, makanlah, minumlah. Zahirnya kita nampak Tuhan suruh kita makan. Suruh tu bukan wajib, harusnya kan, harus. Jadi nak makan tak apa, tak makan tak apa. Maka kita pilih makan, kita pilih minum. Baik, maka ingat, dalam makan dan minum tu, walaupun benda tu diharuskan, dibolehkan oleh Allah Ta'ala, tapi Tuhan uji, Tuhan nak cuba. Adakah kita makan tadi ni, kita makan bersama dengan Allah, ataupun kita makan turut nafsu kita? Dia nak tengok tu ujian dia. Dah tahu kita ni pelang tunggu dengan nafsu, lupa dia, sampai kadang-kadang makan bismillah pun dah. Tu dia punya kelojohnya kita ni, bismillah pun dah. Tu nampak sangat bersama dengan nafsu tu, bukan dengan Allah dah. Pai-pai makan, sedapnya. Orang sepatutnya lepas makan alhamdulillah, dia sedapnya. Tidak, bersama dengan nafsu betul-betul. Sepatutnya lepas pada makan tu kita hadamkan makan minum kita dengan zikrullah. Allah ka
beribadat ke, hadamkan makan minum tadi dengan zikrullah, itu baru bersama Allah. Tidak kita hadam maktum dengan pejam mata. Nampak sangat nafsu. Kita tak lulus dah ujian ini. Itu macam mana nak sampai syuhud kita, musyahadah kita kepada Allah, nak berjalan kepada Allah, duk berjalan dengan nafsu. Tengok disebut seperti berkata Al-Imam Ash-Shibli, boleh juga baca Ash-Shibali radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Ihzar makrahu walau fi qawlihi kulu washrabu wa yuridu la tastaghrib bil hazzi wal takun fi kulli shay'in bihi billah la binafsika. Faqawluhu ta'ala kulu washrabu, surah Al-Baqarah ayat 60. Wa in kana zahiru ikraman wa in'aman fa inna fi batini ibtila'an wa ikhtibaran hatta yanzur man huwa ma'ahu ma'allah wa man huwa ma'al hazzi ay hazin nafsi. Tengok dia kata artinya, takutlah dan beringatlah olehmu akan cubaannya, cubaan Allah dan dayanya, daya Allah Ta'ala. Walaupun pada firman-Nya, makanlah kamu dan minumlah oleh kamu akan rezeki aku, dan mengendaki ia tetapi kembali pada Al-Imam Ash-Shibli radhiyallahu anhu dengan perkataannya, perkataan Imam Ash-Shibli bahawa jangan engkau tenggelam dalam habuan nafsumu waktu makan minum tu. Jangan tenggelam dengan habuan nafsumu, dan hendaklah engkau itu dengannya, yakni dengan Tuhan engkau pada semua kau. Waktu makan kita jangan lupa kat Tuhan, waktu minum jangan lupa kat Tuhan. Pergi sentiasa bersama dengan Tuhan. Tengok. Maka bermula firman dia, tiada dengan nafsu engkau, yakni tidaklah semata-mata dengan diri engkau. Maka bermula firman-Nya, makan oleh sekalian kamu dan minumlah oleh sekalian kamu itu sekalipun zahirnya memulia, dia panggil ikram, dan nikmat, yakni kurnia. Kita nampak Tuhan bagi kita makan, itu satu ikram daripada Tuhan. Kita boleh makan minum, itu satu nikmat, kurniaan daripada Tuhan. Itu zahir. Tapi ingat, dengar kata apa? Maka sesungguhnya pada batinnya, yakni yang sebenarnya adalah ibtila dan ikhtibar. Yakni Tuhan suruh kita makan, Tuhan suruh kita minum, itu sebenarnya Tuhan nak uji kita. Ikhtibar dan ibtila, yakni ujian dan cubaan daripada Allah Ta'ala supaya tili ia, yakni menzahir ia bagi kita segala hamba-Nya, siapakah daripada mereka itu, yakni hamba-hambanya tu yang bersamanya bersama Allah, dan siapakah daripada mereka itu pula yang bersama habuan nafsunya. Jelaskan. Jadi bukan Tuhan nak tengok, dia nak ambil tahu. Tak, dia tahu dah. Sebab tu kita tulis supaya tilik ia. Bukan Tuhan nak tengok, dia nak ambil tahu. Sebab dia tak tahu, tak, dia tahu dah. Habis Tuhan dia buat begitu, yakni menzahirkan, menzahirkan apa yang dia tahu supaya kita ni sama-sama kita tahu. Faham tak? Itu. Dia tahu dah siapa yang bersama dengannya, siapa yang bersama dengan bahagian nafsu dia. Dia tahu dah. Tapi Tuhan buat begini, dia nak menzahirkan. Jadi kita boleh nampak seorang itu waktu ketika dia makan, ambil gelojohnya dia sampai dalam basuh tangan, bismillah pun tak, makan pokok. Nampak sangat dah bersama dengan nafsu. Allah tahu tak mana. Ya Allah. Itu ingat,
Jadi orang yang sentiasa berjalan menuju kepada Allah, maka dia tetap akan bersama dengan Allah. Dia tak akan beralih, tak akan bertoleh kepada yang lainnya. Dia hanya nak Allah ya, dia tak nak hal lain dah. Hal lain tu macam yang sebut tadi lah, orang panggil dia tak di luar pada hati dia. Bukan dia tak nak harta, bukan dia tak nak pangkat, bukan dia tak nak jawatan, tapi semua tu dia letak di luar pada hati dia. Dia letak dalam hatinya hanya satu je, Allah. Allah. Ibarat seperti kata Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Munqidh min Ad-Dhalal, apakah hakikat zuhud? Maka Imam Ghazali kata, hakikat zuhud itu bahawa engkau jadikan dunia itu dalam genggaman engkau, bukan dalam hati engkau. Macam tu. Jangan letak dunia, hariyar, kaun, akuan dalam hati. Jangan. Itu letak di luar. Tak dalam hatinya hanya Allah ya. Itu hakikat zuhud. Macam tu ni pun. Letak mukawin tu dalam hati. Adapun akuan atau mukawanat jangan letak dalam hati, tapi letak di luar genggaman kita. Maknanya tak salah kita nak ambil dunia, tak salah kita nak kumpulkan harta, tanah, duit dan sebagainya, tak salah, tapi jangan letaklah hati. Letaklah hati itu satu ya, Allah. Allah. Itu yang nak tu, yang dimaksudkan dengan wa'annan ila rabbikal muntaha. Selagi kata mengajak kita rela, lepas tu duduk rumah besar, tak duduk rumah besar, dia tak faham tu. Ngajak orang bagi seorang zuhud, tapi dia tak zuhud pakai kereta besar, tak faham tu. Zuhud tu bukan situ. Zuhud tu adalah hati. Hati kita tak bergantung. Benda tu kita tak luang semua, bukan tak dalam hati. Itu hakikat zuhud. Itulah hakikat ar-rihlah ilallah, berjalan kepada Allah. Habis. Maka apabila telah engkau mengetahui, situ dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa saddidna, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. wa sallallahu wa sallam alaihi. Alhamdulillah.